Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini akhbar utusan Malaysia melaporkan bahawa seorang kerani yang sedang nak masak, di waktu dia nak masak daging asam menggunakan daging korban yang anak menakan dia bagi, tiba-tiba dia terkejut apabila nampak ada tulisan nama Allah pada daging berkenaan. Dia siap panggil anak dia untuk tengok sekali dan anak dia pun kata dia nampak macam mana mak dia nampak. Ada tulisan alif, lam, ha dekat situ. Ada nama Allah pada daging berkenaan. Mai pemberita ni dia sensasikan cerita itu, lalu perempuan yang jumpa nama Allah pada daging tu kata dia simpan daging tu kat dalam peti ais saja, dia tak masak pun daging itu. Inilah jenis-jenis kejahilan yang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Mereka melihat tanda kebesaran Allah dengan cara yang sangat aneh sekali. Dahulu ada awan yang membentuk nama Allah. Ada belakang ketam yang wujud kalimah Allah. Ada ikan yang pada kulit ikan tu, badan ikan tu ada nama Allah dan sebagainya. Lalu dia anggap ini sebagai tanda kebesaran Allah, bukti bahawa Allah itu maha kuasa. Hebatnya Allah sehingga namanya terpahat pada tempat-tempat berkenaan. Sedangkan bukan demikian Islam menghadapi kebesaran Tuhan. Sekiranya kebesaran Tuhan dapat dilihat dengan kalimahnya yang wujud pada awan, haiwan dan alam, bagaimana pula dengan tanda salib yang ditemui pada awan? Gambaran Virgin Mary yang dilihat di Florida, wajah Jesus yang terlihat pada bakaran roti di Beeville, pokok yang berupa monyet dan Hanuman, Tuhan Hindu yang ada di Singapura. Adakah itu tanda kebesaran Tuhan yang menunjukkan bahawa agama Hindu, agama Kristian, agama-agama lain ini adalah agama yang benar? Kerana ada tanda wajah Tuhan mereka di awan, di badan haiwan dan alam semesta. Oh, pastinya tidak. Itu bukan cara kita mengetahui benar atau salah satu-satu agama. Demikian juga itu bukan caranya untuk mengetahui ataupun melihat tanda kebesaran Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tasrifir riyah was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun. Pergerakan angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi merupakan tanda kebesaran Allah kepada orang yang mahu berfikir. Anda rujuk dalam surah Baqarah ayat 164. Ayat itu bukan suruh kita pergi tengok apakah yang dekat awan tu tertulis alif lam ha ataupun tidak, tetapi ayat itu suruh kita lihat sendiri kebesaran Allah pada awan yang awak tengok itu, penciptaan awan yang awak tengok itu. Awan itu sendiri adalah tanda kebesaran Allah tanpa perlu kita tengok dia ada alif lam ha ke, dia ada nama Muhammad ke dan sebagainya. Peliknya kita tengok awan tak nampak kebesaran Allah, tetapi bila awan ada nama Allah baru seolah-olah melihat tanda kebesaran Allah. Habis tu kalau awan berbentuk salib dan Jesus yang mana gambar saya tunjuk tadi, adakah awan itu sudah tidak menjadi kebesaran Allah? Para saintis membuat kajian dan semakan tentang keajaiban awan ciptaan Allah ini. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, alam tara anna Allah yuzjis sahaba summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barad fayusibu bihi man yasha wa yasrifuhu amman yasha wa yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Tidakkah kamu melihat bahawa Allah menggerak-gerakkan awan kemudian mengumpulkan antara bahagian-bahagiannya kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celah awan itu dan Allah turunkan butiran-butiran ais dari langit, iaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung, maka ditimpakannya butiran-butiran ais itu kepada sesiapa pun yang dikehendakinya dan dipalingkannya dari sesiapa pun yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Surah An-Nur ayat yang ke-43. Orang kita melihat daging korban yang tertulis nama Allah atau la ilaha illallah, lalu baru itu mereka melihat tanda kebesaran Allah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut berkaitan tentang isu inna fis samawati wal ard la ayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabussu min dabbah ayatun liqaumin yuqinun. Sungguh pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman, dan pada penciptaan dirimu dan pada makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang bertebaran di atas muka bumi terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini. Surah Jasiyah ayat 3 ayat 4 Allah Ta'ala sebut lagi afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat.
Tidakkah kamu meneliti kepada unta? Macam manakah ia diciptakan? Dalam surah Al-Ghashiyah ayat yang ke-17. Tak perlu kita pergi kepada daging, tetapi lihatlah haiwan itu, lihatlah lembu itu, lihatlah unta, lihatlah kambing korban itu. Ia adalah sebenarnya dan sejelas-jelasnya tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Gajah depan mata awak tak nampak, kuman di seberang laut pula yang awak nampak. Tanda kebesaran Allah yang jelas dan terang, awak buat indah tak indah. Tapi satu dua simbol yang boleh difahami dengan pelbagai sebab dan persepsi pula dianggap sebagai kebesaran Tuhan. Sahabat-sahabat, isu ini tak pernah surut. Tahun depan mungkin ada lagi dakwaan baru yang pelik, mungkin lebih pelik atau pelik yang sama. Ia adalah sikap yang berlaku dalam masyarakat kita ini yang perlu diubah dengan ilmu dan pendidikan yang berterusan. Dalam buku-buku psikologi, ada satu istilah yang sangat menarik untuk gejala ini yang disebut sebagai pareidolia. Carl Sagan, seorang saintis, menulis sebuah buku yang berjudul The Demon Haunted World, Science as a Candle in the Dark. Dia kata, pareidolia ini can cause people to interpret random image or patterns of light and shadows as faces. Pareidolia boleh menyebabkan orang mentafsir imej rawak atau corak cahaya dan bayang-bayang sebagai wajah. Apatah lagi apabila seseorang itu mempunyai kefahaman yang sukakan keajaiban, mereka akan melihat sesuatu itu membentuk dengan bentuk keagamaan, sedangkan itu adalah fenomena biasa saja. Inilah yang dijumpai wujud dalam kalangan orang Islam, orang Kristian, orang Hindu dan lain-lain. Bahkan Face of Mars, kalau anda ingat, yang dirakam oleh spacecraft NASA pada tahun 1976, dianggap sebagai satu keajaiban kerana wujud penampakan batu berwajah manusia di planet Marikh. Sedangkan apabila diambil gambar pada sisi yang berbeza, akhirnya terkuak kebenaran bahawa itu hanyalah batu biasa saja, bukan batu berwajah manusia yang luar biasa. Pareidolia ini boleh jadi negatif jika kita membayangkan dengan penuh khurafat dan tahyul, tetapi ia boleh jadi satu perkara yang berguna juga apabila diletakkan pada tempat yang betul. Dalam dunia kedoktoran, seni, arkitektur, mereka menggunakan teknik pareidolia ini secara meluas dalam bidang mereka, dan yang tu anda tanya mereka, saya tak pandai sangat dalam bab ni. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.